Kita kembali ke studio dan seterusnya perbincangan kita akan menjurus kepada telekomunikasi dan pentingnya telekomunikasi dalam mobilisasi sosial dan juga sambutan hari ini, Hari Telekomunikasi Sedunia. Ia bukan tarikh di mana panggilan telefon pertama telah dilakukan oleh Alexander Graham Bell, tapi kita akan ketahui sedikit tentang kenapa kita menyambut Hari Telekomunikasi Sedunia dan juga berkaitan dengan teknologi telekomunikasi yang terus diperkasa di Malaysia. Kita bersama Datuk Dr. Fadlullah Suhaimi yang merupakan pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Terima kasih kerana bersama kami dan selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih, Terus. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Berapa jam Datuk? Saya dapat berasa di atas jalan raya 4 jam. Namun jaraknya berapa kilometer tu? Tak jauh saja, 125 kilometer saja. Bayangkan yang berada di Kelantan, Terengganu dengan raya terkejut kita semua kan. Betul. Namun sebelum tahun ini, telekomunikasi merupakan begitu penting untuk menyambut Aidilfitri kerana semua secara virtual. Betul. Kita mulakan mukadimahnya dengan sambutan hari ini iaitu telekomunikasi, Hari Telekomunikasi Sedunia di mana temanya Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia. Apakah pentingnya tema dan juga sambutan ini kepada keluarga Malaysia? Terima kasih Tuan. Sebenarnya hari ini 17 Mei adalah hari sambutan telekomunikasi dan masyarakat berinformasi sedunia ya, atau kita panggil WTISD. Ini adalah satu hari yang kita menyambut kerana pada tahun 1865 inilah hari yang di mana Information Telecommunication Union ataupun kita panggil cabang United Nations untuk telekomunikasi telah tertubuh. Ya. Jadi ITU ni adalah satu badan antarabangsa yang akan menetapkan polisi-polisi telekomunikasi sedunia supaya kita boleh berhubung kait antara satu negara ke satu negara. Kerana kalau lain polisinya, lain tata cara komunikasi, maka kita tak boleh bersambung daripada negara kita ke negara yang lain. Ya, jadi itulah kata kesinambungan komunikasi. Hasil daripada ITU tersebut. Dan kesinambungan itu terus diperkasa di Malaysia di mana MCMC, Kementerian Komunikasi dan Multimedia telah pun berusaha sedaya upaya dalam setiap tahun ini untuk meningkatkan jaringan hubungan bagi memastikan aktiviti sosioekonomi setempat meningkat dan mobiliti sosial terus berlaku di seluruh peringkat golongan keluarga Malaysia. Jadi apakah tekad yang berterusan daripada kementerian dan juga pihak MCMC sendiri untuk memastikan bahawa jaringan komunikasi ini terus dilebarkan dan memastikan tidak ada digital divide yang terlalu luas? Untuk tahun ini, bila kita lihat sambutan tahun ini, kita ada temanya lah. Tema sedunia adalah teknologi digital untuk warga emas dan penuaan yang sihat ataupun the digital technologies for older persons and healthy aging. Ya. Bila kita lihat di sini, kita fokus pada satu kumpulan yang agak penting, mereka warga emas. Ya. Jadi bila kita lihat polisi negara mempunyai tiga teras. Nombor satu, melebarkan perkhidmatan. Maknanya orang baik di bandar, luar bandar ataupun betul-betul di pendalaman mempunyai akses kepada internet ataupun telekomunikasi. Itu yang pertama. Nombor dua, apabila kita mempunyai akses, kita mesti mempunyai perkhidmatan yang berkualiti. Jadi kerana kalau kita dah menggunakan pakai internet, mungkin kita menggunakan pelbagai aplikasi. Jadi kalau aplikasi yang digunakan pakai itu tidak kata memberi manfaat ataupun menyusahkan kita, maka kita akan menggunakannya. Dan yang ketiga, apabila kita mempunyai kualiti, ketiga adalah untuk memperkasakan ataupun meningkatkan kebolehan masyarakat setempat untuk menggunakan pakai internet secara berhemah. Nombor satu, sama ada untuk meningkatkan ekonomi tersendiri ataupun kedua atau menggunakan internet secara berhemah, iaitu memberikan informasi kepada kawan-kawan yang lain. Jadi tiga teras ni memang sentiasa diadakan, sama tak kiralah tema sambutan, kerana Malaysia telah menetapkan melalui My Digital dan juga rancangan Malaysia ke-12, iaitu telekomunikasi akan menjadi teras untuk peningkatan ekonomi negara.
Kita ingin menjurus sedikit kepada golongan warga emas yang disebutkan tadi, di mana mungkin penggunaan teknologi di kalangan mereka walaupun meningkat, masih perlu kita tambah baik dari segi akses untuk mereka, terutama sekali di kawasan pedalaman disebutkan Datuk tadi. Jadi bagaimana untuk meningkatkan kesedaran satu dan juga meningkatkan keupayaan mereka untuk menggunakan teknologi? Sebenarnya kalau kita lihat, banyak kali kita beranggapan yang warga emas ini tidak mempunyai kebolehan untuk menggunakan teknologi. Sebenarnya mereka memang mempunyai kebolehan. Tapi kadang-kadangnya peranti yang diguna pakai bukanlah pada yang tercanggih. Bukan macam kita yang muda sikit, ya. Kita selalu beli tiap-tiap 6 bulan nak cari peranti yang baru. Tapi kalau warga emas ni, selagi benda itu tak rosak, dia terus menggunakan pakaikannya. Ya, itu nombor satu. Nombor dua, bila kita lihat di pengalaman, bila kita menyediakan internet, kesedaran internet itu dengan tiba-tiba meningkat. Saya pernah dapat maklum balas daripada negeri Sarawak. Di pendalaman negeri Sarawak, kita menyediakan perkhidmatan jauh lebar satelit untuk satu rumah panjang. Tiba-tiba ada anti ni, dia komplain pada YB setempat. Kata, saya nak internet tapi dalam rumah saya tak dapat. Di rumah panjang dia ikut pintu kan. Saya nak kata video conferencing. Saya tanya balik YB, anti tu kata dia nak internet, dia cerita wifi dan dia cerita video conferencing. Ini teknologi perkataan-perkataan yang kita biasa dengar di bandar, tapi takkan anti tu cakap seperti itu. YB kata itulah dia minta. Sebenarnya rumah panjang tu telah ada internet, tapi anti tu rumah bilik yang terhujung. Badan internet sediakan lebih kuat, capaian tak sampai. Jadi itulah kita lihat, mungkin di rumah panjang tu senang sikit, mereka keluar ke Serambi dan terus boleh pakai. Tapi dia nak kesenangan dan kemudahan untuk menggunakan pakai dalam rumahnya sendiri. Dia kurang sikit kualiti. Jadi kita terpaksa meningkatkan kualiti dengan menambahkan access point untuk mereka juga di penghujung rumah panjang tu untuk mendapat. Jadi bila kita lihat dari segi polisi, penggunaan oleh warga emas tu tinggi. Dia macam juga di luar bandar bila kita ada pusat ekonomi digital, kita lihat bilangan mereka yang datang pada segi peratusan, 30 ke 40% mereka yang datang ke pusat ekonomi digital adalah warga emas. Jadi kita tanya sebab apa? Macam rupanya itulah tempat mereka datang untuk bergaul. Jadi dia rasa boleh datang jumpa kawan, dia bayar bil setempat. Dia tak ada cerita-cerita saya nak berniaga. Tetapi ada juga yang mereka yang rasanya nak berniaga, dan kita juga ada kejayaan-kejayaan warga emas yang tiba-tiba dia kata saya nak berniaga. Dia ada barangan di luar bandar, dia buat produk sendiri dan dia buat jualan atas talian. Dan yang berjaya tu boleh mendapat pendapatan setinggi 10,000 sebulan. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Jadi kita lihat pelbagai strata dalam golongan warga emas yang menggunakan internet untuk keperluan sendiri. Jadi kata-kata healthy aging ni bukan kita lihat dari segi tua tu awet muda. Tak. Tapi bila kata healthy aging tu, you age gracefully, menggunakan pakai teknologi dan sentiasa minda tu sentiasa dapat dipergunakan. As they say lah, use it or lose it kan. Use it or lose it. Dan daripada cerita itu juga kita boleh lihat peranan yang perlu dimainkan oleh wakil rakyat, wakil setempat dan sebagainya. Dan juga bagaimana warga emas ni boleh terus mencapai wakil rakyat mereka, pusat-pusat operasi untuk mendapat bimbingan dan sokongan, kerana ia berkesan ya. Kalau anda tekan YB anda, sudah pasti beliau akan cuba tunaikan hasrat anda, insya-Allah. Apakah peranan utama yang dimainkan oleh MCMC dalam terus memperkasa keperluan digital setempat? Untuk kami dari segi MCMC, kita saya kata tadi kita mendukung 3 teras utama polisi kerajaan. Kita akan meneruskan pelebaran perkhidmatan. Alhamdulillah hari ini pelebarannya telah mencapai 95.7% daripada bilangan penduduk kata kita panggil populated areas ya. Jadi sekarang usaha kedua adalah untuk meningkatkan kualiti. Kalau dulunya kita berpuas hati dengan download speed 10 meg. Okey, dulunya lah.
Sekarang ya, kalau tak 30 tak puas hati. Sebab apa? Cara penggunaan kita berubah. Kalau dulunya kita hanya hantar mungkin SMS ataupun WhatsApp, kita surf internet sikit sebanyak untuk melihatkan maklumat. Tapi hari ini dengan adanya kata perkhidmatan yang lebih berkualiti, penggunaan berubah. Jadi mereka menggunakan banyak aplikasi-aplikasi streaming. Tengok cerita lah, Netflix lah, tengok cerita RTM Klik dan RTM Klik dan pelbagainya, semua guna pakai streaming yang memerlukan kualiti perkhidmatan yang lebih. Jadi itulah usaha kami meningkatkan juga kualiti perkhidmatan melalui pembangkang-pembangkang perkhidmatan yang ada. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan keupayaan mengguna pakai perkhidmatan ni. Itulah kita ada polisi yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Menkom, di mana kita pastikan ada setiap satu Dewan Undangan Negeri mempunyai satu pusat ekonomi digital. Dengan adanya polisi sedemikian, insya-Allah pada penghujung tahun ini seluruh Malaysia kita akan mempunyai 1083 pusat ekonomi digital untuk penggunaan orang masyarakat. Buat masa ni beroperasi telah kita ada 911 yang beroperasi sudah, ya. Dan ini akan sentiasa sudah tentu dapat membawa perkhidmatan ni ke masyarakat, dan kita menyediakan aktiviti-aktiviti permekasaan. Kita mengajar mereka macam mana mengguna, macam mana mereka boleh meningkatkan ekonomi setempat, ataupun cara penggunaan internet secara berhemah. Tak naklah kita gunakan internet tu untuk mengata orang ni, buka cerita ni, ataupun menyediakan kandungan-kandungan yang punya dakwah-dakwah yang tanpa berasas, ya. Dan ini bahaya sebab internet tu dengan senangnya akan terus dipanjangkan kepada orang lain. Jadi rantaian dia terlalu cepat, ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan secara berhemah, maka impak dia pun akan menjadi negatif. Jadi itu perlu. Jadi kita tak lihat hanya dari segi permekasaan perkhidmatan, tapi permekasan cara penggunaan perkhidmatan juga dilaksanakan oleh pihak MCMC. Seterusnya, Jendela dikatakan adalah program yang akan terus memperkasakan infrastruktur jaringan kita, dan Jendela dikatakan akan terus menambah baik akses orang ramai kepada penggunaan IT serta merapatkan jurang di antara kawasan bandar dan luar bandar. Setakat ini, bagaimana kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh program Jendela? Saya kata Alhamdulillah, Jendela mulai 2 fasa. Kita akan habis fasa pertama pada penghujung tahun ini. Dan sasaran untuk fasa pertama adalah nombor 1, menyediakan perkhidmatan fiber optik ke 7.5 juta premis daripada 9 juta yang sedia ada. Nombor 2, menyediakan kelajuan setinggi 35 megabit per second secara purata, dan ketiga, menyediakan liputan kepada 96.9% kawasan berpenduduk. Hari ini jumlah premis yang telah pun dilalui fiber optik adalah kurang sikit 7.1 juta. Jadi ada 400,000 lagi kita dah clear sebelum hujung tahun ini. Nombor 2, purata kelajuan telah melampaui 40 megabit per second. Maka kita telah dapat meningkatkan. Dan yang ketiga, untuk liputan kita telah mencapai 95.7%. Jadi sikit lagi lah, kata lebih kurang 1% lagi nak dikejar untuk penghujung tahun ini. InsyaAllah kita menyediakan laporan setiap suku, dan buat masa ni setiap sasaran yang kita telah tetapkan telah dapat dicapai, Alhamdulillah. Tetapi masyarakat akan sentiasa memohon agar perkhidmatan tu dapat ditingkatkan. Sebab kata bila kita dah ada kereta, kita bawa lebih laju. Dah ada highway, bawa lebih laju lagi. Lepas tu bila ada duit, kita beli kereta baru, maka kita lagi laju. Sama juga dengan internet. Kalau dulunya kita untuk pakai SMS, dah dapat data, kita pakai WhatsApp, dah pandai, kita hantar video, hantar gambar, dan kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang lebih canggih. Dan itulah akan menjadi dinamik kata penyiaran perkhidmatan, dan pihak MCMC bersama dengan KCOM akan sentiasa peka pada keperluan, dan sentiasa akan memastikan polisi untuk meningkatkan kualiti. Tapi ini adalah satu benda yang dinamik, dan ada kala kita juga mendapat laporan aduan-aduan, mungkin kelajuan untuk kita meningkatkan kualiti itu tidak
secepat yang dikehendaki orang ramai. Jadi kadang kita kena bersabar sikitlah. Terima kasih ucapkan Dr. Fadlah kerana sudi bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia untuk membincangkan capaian kita setakat ini dan juga kita akan nantikan berita-berita baik selanjutnya daripada MCMC bergerak ke hadapan. Terima kasih sekali lagi. Selamat Hari Telekomunikasi Sedunia. Ya, sama-sama kita ya. Kita bertelekomunikasi dan berinformasi sahaja bermasyarakat. Terima kasih. Dan seterusnya kita akan berehat seketika para penonton pagi ini dan kita akan kembali bersama dengan anda sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Testosterone Tuesday continues.